Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Dan asal demikian itu, yaitu melihat nafsunya dan redha daripadanya dan membesarkan qadarnya dan meninggikan pekerjaannya. Itulah insya-Allah. Ini sambung syarah Syekh Ibn Atha. Bagaimana makna kata kita kita nak dapat beribadat kepada Allah secara istiqamah. Dan supaya kita mendapat, makna kata, telinga hati kita ni, telinga batin kita tu, dapat mendengar seruan-seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut nida'ul haq. Supaya kita boleh mendengar bisikan-bisikan daripada Allah Ta'ala. Bisikan ni ada datang daripada malaikat. Yang ini dinamakan tuan-tuan sekalian ilham. Yang ditiup oleh malaikat mulhim. Ataupun daripada Allah sendiri. Yang disebut Imam Ghazali sebagai qatratun samawiyah. Qatir bisikan daripada langit. Yang terus mai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya supaya kita bertambah dekat dengan Allah. Taqarrub. Wa min hadratihi qariban. Dan makna kata daripada hadrat Allah tu qarib, dekat. Kita dekat dengan Allah. Bagaimana cara dia? Iaitu kita keluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang bahasa kelekehan. Sifat yang sifat yang kelekehan, takabur, riak, ujub, hasad, dengki, kan, malas ibadat, ikut hawa nafsu, suka buat maksiat. Buang perangai ni semua, insya-Allah kita dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna dan istiqamah. Dan Allah Ta'ala akan tiupkan di hati kita ni melalui malaikat atau Allah sendiri. Yang ketiganya, supaya kita dapat hampiak dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dekat dengan Allah Ta'ala tu, insya-Allah lah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bila hamba aku Muhammad bertanya kepadamu tentang diriku, habaq kat mereka, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku memperkenankan doa ketika mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka sentiasa mematuhi perintah aku dan beriman kepada aku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi untuk dapat jalan-jalan ni semua, kita mestilah bersungguh-sungguh buang sifat-sifat yang tak elok yang ada dalam diri kita. Pertama-tama kita kena tahu sifat apa yang tak elok tu. Yang ni kena mengaji ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf dia cerita sifat mazmumah, sifat mahmudah. Sifat yang patut kita telanjangi, buang daripada diri kita. Barulah layak kita berpakai dengan sifat-sifat yang bangsa mahmudah. Bila kita berpakaian dengan sifat-sifat tu, kita baru jadi hamba yang merdeka. Merdeka daripada perhambaan hawa nafsu, merdeka daripada perhambaan syaitan, merdeka daripada perhambaan dunia dan makhluk. Baru kita jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kan? Sesuai dengan apa yang Allah jadikan kita ni, illa liya'budun. Allah tak jadi kita ni melainkan untuk beribadat kepada Allah. Ni yang kita nak jadi hamba Allah. Kena bersedia buang semua sifat-sifat mengarut ni.
Nak buang tu kena mengaji lah kan. Ilmu yang mengajak tentang ni, ilmu tasawuf. Sebab itu ulama kata, karamkan umur kamu, usia kamu itu dengan mempelajari ilmu tasawuf. Mengaji sungguh-sungguh. Kan? Supaya kita dapat, makna kata, betul-betul jadi hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung daripada itu, syarah dia Datuk ulama ni kata apa? Dan asal demikian itu, punca kita ni jadi merapu, jadi merepek. Jadi tak tahu arah. Kerana iaitu melihat nafsunya. Kita duk nampak nafsu ni hebat. Nafsu ni tuan-tuan dia macam budak-budak. Kata orang tua-tua, nafsu ni macam kanak-kanak. No. Kalau tak dilah dia menyusu sampai ketua. Budak-budak menyusu tu kita kena lah dia. Duk gunggung tetek mak dia tu kena lah. Lah dengan apa? Dengan akak seruntun. Ni akak seruntun kat bungkuk pasu tu, ambil ayak tu sapu kepala tetek mak dia. Dia dah umur 2 tahun, gigi dah panjang. Bila kita lah tu dia berhenti. Nafsu ni kena lah. Dia panggil jihadun nafs. Nafsu yang tak mau main masjid, tak mau berjamaah, tak mau mengaji, tak mau buat ibadat. Nafsu ni tak boleh kita ni. Kita kena lah dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya itu, lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami tunjuk jalan kat dia. Jalan yang betul itu Tuhan akan tunjuk. Tuhan akan permudahkan kita untuk buat ibadat. Tapi kita mesti bersungguh-sungguh menentang hawa nafsu kita. Dia panggil jihadun nafs. Macam lah bulan Rejab kan. Bulan Rejab, bulan Syakban, ini semua bulan haram. Bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Bulan ibadat, diharamkan perang. Pintu masuk kepada bulan Ramadan. Disunatkan kita puasa. Puasa Rejab, puasa Syakban. Supaya bulan Ramadan kita boleh puasa dengan tenteram. Pasal perut kita dah latih ni. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Fa innal qalba kazar'i yamutu idza kasura 'alaihal ma', kata Nabi. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Sesungguhnya hati itu laksana tumbuh-tumbuhan. Maka pokok ni boleh mati dengan sebab banyak air. Pokok sawit berminggu tenggelam dengan ayak banjir ni, ayak bah ni, dia apa mampu Hati yang banyak makan, banyak minum, walaupun halal, dia boleh mati. Hati yang mati dia akan cenderung untuk buat ibadat kepada Allah. Kita nak hidupkan hati-hati kita. Ini kena mujahadah. Menentang hawa nafsu. Nafsu bukan mau, duk puasa-puasa sunat tu kan dia mau. Bangun-bangun malam baca Quran semua, dia tak mau. Tadi lepas hantar mail kat saya satu berita. Umur dia 100 tahun lebih. Quran khatam 3 hari sekali. Sehari dia baca 10 juzuk. Yang tua. Kebat sungguh dia. Kita ni pula bila kena sakit lagi tak larat nak bangkit. Dulu boleh tak bangkit. Kena stroke ni tak larat nak bangkit lah. Ya Allah. Dia lagi tua, lagi kuat ibadat dia. Boleh khatam Quran 3 hari. Kali khatam. Hebat. Pasal apa jadi macam tu? Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu dia tahu. Allah bagi ilmu dia tak tahu. Tuan-tuan tahu kelebihan semayang berjemaah kan? Tuan-tuan jangan tinggal 5 waktu. Main. Lama-lama tuan-tuan Allah campur di hati tuan-tuan rasa seronok, rasa manis, rasa sayang dekat semayang jemaah tu. Semayang jemaah tu rasa sayang. Maka kita sayang nak tinggal. Sebab apa? Allah bagi bantuan kat kita sayang persembahyang jemaah. Itulah ibadat yang lain. Baca Quran ke, puasa sunat ke, bangun malam macam tu lah. Kan? Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, aku bagi yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu tu manis, lazat, sedap,
Rasa rugi. Kita rasa rugi ni dunia aja, akhirat tak rasa rugi. Nabi Habab sembahyang berjamaah ni 27. Daripada makna kita kata sembahyang seorang. 27. Kita akan jumpa satu tajuk, Syekh Ibn Atta' akan kata alamat min alamatil mautil khalqi. Di antara alamat-alamat tanda mati hati. Apa tanda mati hati? Tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Tertinggal taat, tinggal taat, tak rasa rugi. Tak rasa bersalah bila melakukan maksiat. Tak menyesal. Tak rasa bersalah bila buat maksiat. Kita buat agama tak rasa rugi. Tapi kalau buat dunia, rugi. Kita pilih Tesco kan. Pergi Tesco kita beli minyak. Minyak masak 5 kilo tu. Harga RM20. Kan? Kita pergi yang tuan sekalian. Tu yang budak-budak jual tu lah. Yang pelayan Tesco tu. Lah pakcik main lewat. Awak dek. Kalau pakcik main kemarin. Offer. 3 hari offer pakcik. Kan? Kemarin dulu balik sana. Kemarin dulu kemarin. RM10 ya. Pakcik lewat sehari. RM20. Rasa menyesal awak aku tak main kemarin. Tak tahu kalau aku main lah. Pasal kau kita terlewat tadi. Rasa rugi amat sangat. Orang azan kita tak main. Orang balik kita buat doa. Tak rasa rugi. Ni alamat hati mati. Hati yang hidup. Bila tertinggal taat dia rasa rugi yang amat sangat. Bila dia buat salah Allah menyesal lah. Ya Allah. Segera dia bertaubat. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati-hati kita. Jangan Allah matikan hati-hati kita. Jadi Tok Syekh ni nak abang mai, Tok ulama ni nak abang. Punca segala-galanya nafsu. Kita pandang ringan dengan nafsu ni. Bahkan ada setengah orang, dia memuja-muja nafsu. Dia layan. Oh, dapat jadi menteri. Oh, esko kiri kanan. Oh, escort. Kan? Semua peri, kereta duduk belakang. Oh, dia. Makan peri, tol peri, minyak peri. Bila hilang jawatan, dia gila macam setengah apa. Hai tuan-tuan cakap, 6-70 ribu sebulan tu. Hilang jawatan tu. Ya tu yang tengah nak mati tu. Pasal apa? Nafsu nak yang tu. Nafsu bila tak dapat, dia pening. Benda nikmat tu hilang, dia susah hati. Kita yang paling hilang Allah daripada diri kita. Hilang iman daripada diri kita. Hilang taat daripada diri kita. Yang tu yang kita rasa rugi yang amat sangat. Jawatan, harta benda ni tak ada apalah tuan-tuan. Ini daki-daki dunia saja. No? Yang kita susah hati, hilang ketaatan kita, hilang iman kita, hilang makrifah kita. Yang ni yang paling kita takut. Maka Syekh ni nak ingatkan kita bahawasanya punca segala-galanya nafsu. Nafsu tu punca. Iaitu melihat nafsunya. Dia kira duk bagi perhatian kepada nafsu. Duk layan nafsu dia. Ya. Nafsu tu mau nak tak sedap tuan. Makan nak tidur nak lena. Makan nak kenyang. Sembang nak rabung. Ada? Ibrahim Ibn Adham. Dia pergi uzlah di Jabal Lubnan. Sebelum dia keluar daripada Jabal Lubnan tu, orang yang bersuluk, yang beribadat di Jabal Lubnan, Jabal Lubnan dululah. Zaman dulu, zaman tabi'in. Itu tempat orang buat ibadat. Macam Bukit Jerai lah, Gunung Jerai ni. Dulu tempat orang buat ibadat. Alah ni apa, pergi jumpa macam-macam lah sahabat tok nenek. Jabal Lubnan dulu ni. Kamu balik, kamu jumpa abna'ud dunia. Pesan kat mereka. Kurangkan makan, banyakkan puasa. Kurang bercakap, banyakkan zikir. Kurangkan tidur, banyakkan tahajud. Kalau ini kamu amalkan, akan terbuka segala rahsia-rahsia ilmu. Terbuka rahsia ilmu, rahsia alam.
Ini namanya mujahadatun nafs. Berjihad menentang hawa nafsu. Kurang tidur, bangkit malam. Banyakkan tahajud. Kurang makan, banyakkan puasa. Kurang ke bercakap, banyakkan zikrullah. InsyaAllah. Terbuka pintu-pintu rahsia. Bila pintu rahsia ni terbuka, tuan-tuan, Masya Allah. Kita tahu apa ada di kubur. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah. Au hufratun min hufarin niran. Kubur tu, satu taman daripada taman-taman syurga, kata Nabi, dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Yang ni semua orang tahu. Ada orang mati, tu imam akan baca doa. Kan? Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'abziha hazihil mayyit. Allahumma ja'al khabrahu rawdatun min riyadil jannah. Wala taj'al khabrahu hufratun min hufarin niran. Ya Allah, Tuanku, jadilah kubur dia ni satu taman bertaman-taman syurga. Janganlah kau jadikan kubur ni satu jurang pada jurang-jurang neraka. Doa ni kerana ambil pada hadis Nabi kata, kubur ni satu taman bertaman syurga, dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Semua kita tahu. Cuma sakat tahu, tak terbuka rahsia. Jadi orang yang buat mujahadah beribadat ni, mujahadah menentang hawa nafsu ni, Allah buka rahsia. Dia yakin sungguh kubur ni satu taman bertaman-taman syurga. Dia yakin sungguh-sungguh kubur ni satu jurang pada jurang neraka. Maka tuan-tuan, dia buat ibadat sungguh-sungguh untuk mendapat taman syurga tu. Sungguh-sungguh jauh maksiat. Kerana dia nampak dengan mata hatinya memang kubur satu jurang pada jurang-jurang neraka. Nabi tuan satu hari masuk masjid. Bila masuk masjid tengok sahabat-sahabat ketawa. Sembang gelak. Nabi pergi dekat, Nabi kata, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa tentu banyak menangis daripada banyak ketawa. Ketahuilah wahai sahabatku, kubur ni hari-hari dia bercakap. Kubur ni tak ada satu hari pun dia tak bercakap. Dia tiap hari dia bercakap. Cuma suara kubur ni tak didengar oleh manusia dan jin. Makhluk lain semua dengar. Apa kubur kata? Ana baitul wahdah. Ana baitul ghurbah. Ana baitul dud. Ana baitul turab. Ana baitul dud. Kubur kata. Kubur kata, aku ni rumah yang sunyi sepi. Aku ni rumah dagang. Aku ni rumah yang penuh dengan tanah. Aku ni rumah yang penuh dengan ulat. Ulat makanlah daging kita, tuan-tuan sekalian. Hoi orang beriman beramal soleh, kubur kata. Hampalah yang paling aku suka berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala. Hampa tengok kalau hampa mati, aku nak buat macam mana? Bila orang beriman beramal soleh, tuan-tuan, mayat dia diserah saja ke tua saja dalam kubur tu, liang lahat tu. Kubur terus sambut. Kubur kata marhaban wa ahlan. Selamat datang. Dia tarhib. Welcome. Selamat datang. Serta-merta kata Nabi, kubur meluaskan diri dia. Sejauh mata memandang. Ada orang kata 70 star. Ada kata makna hadis kata sejauh mata memandang. Allah perintahkan malaikat tebuk satu paip daripada syurga masuk kubur hamba Allah ni. Bau wangi tuan, harum yang amat hebat. Mayat ni terlena tu, tak sedap apa. Sehinggalah ditiup sangkakala yang kedua. Baru dia tersedap. Bangkit pada kubur. Tapi bagi orang yang fasik, zalim, kapiak, kubur kata, hampa paling aku benci berjalan atas muka bumi. Hampa tengok, hampa mati besok, aku nak buat lagu menang. Suara saja kubur, mayat dalam kubur. Kubur kata, la marhaban wala ahlan. Tak ada marhaban, tak ada selamat datang, tak ada welcome, tak ada apa. Kubur terus mengecikkan diri dia, menghimpit si mayat. Nabi tunjuk jari dia lagu tu, berselang-selang. Dihimpit oleh kubur. Dan Allah Ta'ala melepaskan 70 ekor ular berbisa.
Patuk semayat. Patuk. Tarik. Hei, tak tahulah. 70 ekor. Tok guru saya Haji Wa'in kata, kalau hampa berani sangat, hampa pergi ambil ulat ayak di benang. Boh dalam kelambu sekor. Ulat ayak kan bisa. Boh dalam kelambu. Mampu tak boleh tidur. Ni 70 ekor yang bisa. Allah Rabbi ya Karim. Kita dengar je hadis ni. Tapi tak yakin sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh mujahadah, kita dapat tundukkan hawa nafsu kita, sungguh-sungguh kita ibadat. Allah buka tuan mata hati kita, kita yakin apa Nabi kata ni memang betul berlaku. Gairah kita melakukan taat, bersungguh-sungguh melakukan taat. Kita tak mau nak dekat maksiat langsung, kita tak mau. Inilah tuan-tuan, seorang hamba Allah yang disebut sebagai betul-betul hamba bagi Allah. Insanun kamil, insan yang sempurna, yang meletakkan dirinya betul-betul sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita fahamlah antara faktor yang sekat kita ibadat ni ialah hawa nafsu kita. Kena lawan nafsu. Bukan buang nafsu, lawan, tundukkan dia. Bukan buang tak boleh. Kita tundukkan nafsu, biar nafsu dengar cakap kita, jangan kita dengar cakap dia. Nafsu ni ibarat kenderaan. Betul kita naik kereta, tapi kita kontrol kereta tu. Brek dia, minyak dia, gear dia, kona dia, kita kontrol. Kereta tu dengar cakap kita. Kita nak pergi mana, dia kena ikut. Kita nak laju, dia kena laju. Kita nak pelan, dia kena pelan. Kita nak berhenti, dia kena berhenti. Ada kereta, ada berhenti, tak mau. Kereta apa? Kita bagi kona masuk masjid, dia tak mau berhenti. Ini apa punya kereta? Kereta dengar cakap kita. Nafsu, kita tunggang dia. Dia dengar cakap kita. Nafsu nak makan, boleh makan. Makan halal, jangan banyak sangat. Nafsu apa lagi? Nafsu seks, nafsu kelamin, boleh. Nikah elok-elok. Nafsu nak otak, niaga elok-elok, cari makan elok-elok. Boleh nafsu, kita boleh layan dia. Tapi dia kena dengar cakap kita, jangan kita dengar cakap dia. Kira begitu. Jangan silap faham pula. Lepas ada seorang tu dia pergi kerat dia punya nafsu. Saya kata kalau hampir semua pekat kerat gitu, mai pilihan raya kalah, anak tak ada. Boleh kahwin sampai 4 apa? Saya anak saya 27. Mati 2 tinggal 25. 25 undi dapat Apa ada satu tu 25 undi. Campak saya, isteri saya 31 undi. Tu dia. Mai pilihan raya akan datang, insya-Allah menang. Bukan buang nafsu, kontrol nafsu bagi elok. Tu cerita dia. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dia panggil lijamut taqwa. Lijam dia. Kekang dia. Macam kita kekang lembu, boh tali hidung ni. Pegang tali, kita heret mana, dia kena ikut kita. Nafsu, biar dia dengar cakap kita, jangan kita dengar cakap dia. Itu kena faham bagi elok. Dan lagi kata Musannif rahimahullah ta'ala, punca rosak ni pasal kita duk layan nafsu lah. Melihat nafsunya dan redha daripadanya. Redha, suka dengan apa yang nafsu nak. Itu kita bangga diri, sombong, angkuh. Sombong kan. Dapat jadi esko, sombong. Kami di Perak tu seorang esko, sombong. Mentang-mentang dia duduk atas bangunan tingkat sebelah. Dia tinggi, duduk tempat tinggi. Dia nampak kita ni kecil. Biasalah tuan-tuan, orang pangkat tinggi, dia nampak kita yang tak ada pangkat ni rendah. Kecil. Dia tak tahu kita langut kat atas. Tengok dia pun kecil lah. Yang besar hanya Allah Ta'ala. Yang tinggi Allah boleh bagi jatuh. Yang bawah Tuhan boleh bagi naik. Kena ingat. Yang menurun dan menaikkan Allah Ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tuzillu man tasha. Kata oleh Muhammad, ya Allah ya Tuhanku yang punya kekuasaan. Kau bagi kuasa kat siapa hamba. Kau tarik balik kuasa daripada siapa yang kamu nak. Kau muliakan siapa kau kendaki. Kau hina siapa kau kendaki. Ini kerja Allah Ta'ala.
Jangan sombong, jangan aku. Allah tak suka orang sombong. Tegur pun tak boleh, tuan. Tanya pun tak boleh. Kami di Perak, tuan. Baru-baru ni, masa musim raya Cina. Dia pasal buat raya Cina di surau, tuan. Surau tu nama Surau Al-Khamar. Surau Al-Khamar. Di Pegalang Pego, dekat Ipoh. Panggil apa? Cina sambut hari raya di surau Melayu. Surau orang Islam. Dengan naga dia, dengan merecut dia, dengan gendang dia. Panggil pula ahli politik, ahli parlimen DAP, mai berucap pula. Oh, kacau. Kalau tak ditegur, akan jadi budaya setiap tahun. Hari ni Cina bawa main naga, besok Hindu mai bawa kabadi pula. Tai pusat pula itu. Apa yang kita? Dia tak? Hari ni surau, kita tak tegar. Dia main masjid pula akan datang. Seorang anak muda tanya ya dalam Facebook, Twitter ke Facebook dia. Mana dia esku agama? Di mana esku agama? Tanya dia duduk di mana? Ketika maknanya kata pencerobohan terhadap surau berlaku. Saman tuan, 10 juta. Tanya pun tak boleh. Punya sombong. Orang tua dulu kata, segan bertanya sesat jalan. Itu dulu. Zaman lah, siapa bertanya, kena saman. Oh dia. Jadi haru biru tuan. Pasal apa? Ini semua dengan sebab sombong. Sombong tak boleh. Sombong tu pakaian Allah Ta'ala. Sifat Allah. Al-Mutakabbir. Tuhan layak sombong. Siapa sombong tu selendang aku. Siapa rampas pada aku, nah. Tuhan amat murka orang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, tak kasih pada orang yang sombong. Kita pegang pepatah Melayu. Ikut resmi padi. Lagi berisi, lagi tunduk. Lagi berisi, lagi tunduk. Jangan resmi lalang. Tak ada isi apa-apa, terpajak. Angkuh. Itu bukan kerja kita. Kita orang Islam diajak tawaduk. Nabi pun tuan. Masa Nabi masuk ke kota Mekah. Membebaskan Mekah. Tahun 8 Hijrah. Nabi itu atas kenderaan dia. Nabi masuk dengan tunduk. Bila kenderaan dia elok sampai dekat Baitullah, kepala Nabi duduk atas belakang kenderaan dia. Rendah diri. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila datang pertolongan Allah, Allah suruh apa? Fasabbih. Banyakkan tasbih. Bihamdi rabbik. Dan memuji Tuhan. Wastaghfir. Dan bertaubat. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Tuhan yang penerima taubat. Sombong bukan pakaian kita. Tuhan boleh sombong. Kita patut lagi tinggi pangkat kita, lagi tawaduk, lagi merendah diri. Ikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi sombong angkuh ni semua nafsu lah tuan-tuan. Itu dia. Kalau Tuhan pun benci orang sombong, manusia lagi benci. Manusia tak suka kita, dia benci kat kita. Kenapa? Kerana kita sombong. Orang tak heran pangkat. Orang tak heran kekayaan kita. Yang orang heran, orang kagum, tawaduk kita tu. Merendah diri kita tu. Itu orang ni. Tengok saya baca dalam Facebook orang tak mai. Dr. Zulkifli. Bekas mufti wilayah. Tuan-tuan, dia makna kata diangkat sebagai menteri agama. Dia ada seorang budak. Budak ni budak cacat. Budak ni mengaji tahfiz. Dia selalu rapat. Dia pergi jumpa budak tu, dia layan budak tu. Lepas tu budak tu tulis surat bagi kat dia, tulis tangan. Mengucapkan tahniah kepada Dr. Zul kerana jadi menteri agama. Dia tulis budak yang cacat anggota ni. Dr. Zul jawab balik. Dia hantar pantun lagi dekat Dr. Zul. Ya, dia layan budak-budak, dia layan. Orang yang bermasalah dia layan.
Orang susah dia layan. Anak muda pun dia layan. Dia layan dengan baik. Masya Allah. Jadi orang ni tuan-tuan, orang kata ular ni, kalau dia menyuluk akak, dia takkan hilang bisa dia. Allah sangat suka orang yang bersifat tawaduk. Janganlah kita sombong. Tak guna sombong. No? InsyaAllah. Sombong tu nafsu. Kan? Itu dia. Tuhan tak suka. Jadi orang ni dia suka layan nafsu dia, besarkan nafsu dia, redha nafsu padanya, dan membesarkan qadarnya. Qadar nafsu itu dibesarkan. Diagung-agunglah nafsu tu. Dilayan-layannya nafsu tu. Apa nafsu nak, semua dia layan. Kan? Itu semua nafsu. Cakap merapu. Tak habis-habis fitnah. Sampai Sultan Selangor tegur lah hari ni, tuan. Bukan Sultan Selangor, tuan dengar ucapan dia. Saya dengar, saya tengok dalam Facebook. Kerajaan yang ada ni dia kata bukan kerajaan pintu belakang. Kerajaan yang sah. Yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mengikut budi bicara dia. Mengikut perlembagaan yang ada. Sampai Sultan tegur. Kita tuan-tuan bila berlaku satu, kita muhasabah. Di mana silap kita. Kita perbetul silap kita. Jangan sombong dan angkuh. Kerana orang sombong ni, Tuhan tak bagi tuan-tuan sekalian kebenaran kat dia. Dia sampai bila-bila dia takkan dapat melihat cahaya kebenaran. Sampai bila-bila dia sesat daripada jalan agama. Kita banyak muhasabah. Tentu satu yang berlaku. Ada makna kata hikmat dia. Ada hikmat dia. Jadi kita jangan kita sombong. Sombong takkan jumpa jalan kebenaran. Nah, Allah tak bagi jalan betul. No? Itu dia. Dan meninggikan pekerjaannya. Dia suka tinggi. Tinggi, dia anggap dia tinggi. Yang nu aku, yang ni aku, yang nu aku, yang ni aku. Dia nampak dia aja betul. Dia tak nampak orang lain betul. Orang lain dia tak nampak salah saja. Sikit-sikit salah orang ni. Sikit salah orang ni. Jari kita 5 kan. Tunjuk sana, tunjuk sini. Orang ni salah, orang ni salah. Yang 4 lagi. Salah mereka kita. Kita ni tuan-tuan. Orang yang dapat ilmu yang memberi manfaat. Tanda kata Imam Ghazali, ilmu yang kita mengaji dapat manfaat, memberi manfaat kepada kita. Kita sentiasa muhasabah diri kita. Kita nampak kekurangan kita, kesilapan kita. Hingga dapat kita berbetul. Itulah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang tak mendatangkan manfaat, tak nampak salah diri. Duk nampak salah orang. Tapi bila kita nak berbetul diri kita, duk nampak salah orang. Tak? Baik tu Tok Guru suruh banyakkan mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni banyak muhasabah diri. Renung diri kita balik, no? InsyaAllah. Ya. Dan kata musannif, hal orang yang ahlus sufi itu, iaitu membicarakan pada yang menyucikan dia. Ahli sufi, dia sentiasa membicarakan macam mana nak cuci hati dia yang kotor ni. Kan? Innahu dan dalam Al-Quran tu Allah sebut innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati. Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak memerhatikan amal zahir kamu, rupa bentuk kamu, rupa paras kamu. Allah tak perhatikan amalan zahir kamu. Tetapi Allah Ta'ala memerhatikan hati kamu. Hati kita ni tuan-tuan tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ghazali kata cuba kamu renung baik-baik. Kita mangkit pagi tuan gosok gigi. Basuh muka. Cuci muka. Buah bedak lah. Buah syampu. Buah macam-macam. Pasal apa?
Pasal kita tak mau muka kita ni ada air liuk basi. Taik mata bersepat. Tengok cermin lagi. Pasal apa? Muka kita tempat tilik makhluk. Muka kita ni tempat tilik makhluk. Kita perusah bagi cantik. Bagaimana hati kita, dia kata, Imam Ghazali kata, tempat tilik Allah. Allah tak tengok muka hang. Allah tengok hati. Tuhan tengok-tengok hati Allah. Ayat liuk basi pun ada. Sepan dengan taik mata tersepit. Leceh tuan. Jadi kita kena bagi perhatian menyucikan hati. Sebab hati tempat tilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perhati hati kita. Maka kita kena bagi lebih lagi perhatian untuk menyucikan dia, menyucikan hati. Nak cuci hati dengan apa? Macam juga kita cuci najis. Najis yang masa zahir, masa hissi. Kita kena najis apa dulu? Najis mutawassithah ke? Najis mughalazah ke? Najis mukhafafah ke? Kena najis. Yang kedua kena alat menyuci. Nak cuci dengan apa? Takkan nak cuci najis dengan ayak mutanajis. Nak cuci dengan ayak mutlak. Kena belajar ayak mutlak. Yang ketiga, cara menyuci. Mukhafafah lain, mutawassithah lain, mughalazah lain. Lain-lain cara cuci. Begitulah hati kita. Najis apa? Syirik khafi. Riak macam mana? Ujub macam mana? Takabur macam mana? Hasad dengki macam mana? Nak cuci dengan apa? Nak basuh dengan apa? Ulama kata basuh dengan air muraqabah. Cuci hati ni dengan air muraqabah. Apa muraqabah? Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, kamu kena sedar yang Allah sentiasa melihat kamu. Perasaan hati yang Allah sentiasa melihat kita. Melihat perbuatan kita, mendengar percakapan kita, merenung hati kita. Lalu saya bagi contoh. Betul lah kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin Tuhan nampak kita. Macam kita kan di lebuh raya kan. Di lebuh raya tu orang bagi lampu. Apa alamat? Speed trap. Dia tak? Kamera polis kita tak nampak. Tapi kita yakin kita sedang diperhati oleh kamera polis. Betul tak? Kita bawa bagi jaga elok, laju pun slow sikit. Tali pinggang pun kita bok. Betul tak? Pasal apa? Kamera duk tengok aku. Kalau kita boleh rasa yang Tuhan duk tengok kita selalu, kita akan kawal perbuatan kita. Kalau kita duk sedar yang Allah sentiasa mendengar percakapan kita jaga percakapan kita bagi elok. Kita sedar yang Allah mengetahui apa yang ada di hati, jaga hati bagi elok. Basuh dengan cara macam tu, insya-Allah. Lama-lama dia bersih. Tambah dengan zikrullah. Zikir ni tuan-tuan, kata ulama, dia ibarat ketih pasir. Kalau semayang, puasa, baca Quran, itu macam sabun. Sabun cuci najis. Tapi kalau hati dah berkarat, karat-karat tak main dengan sabun. Dia tak luruh. Dia kena bagi itu dengan ketih pasir. Itu yang ulama suruh zikir tu. Zikir tu, dia akan meluruhkan karat-karat yang ada di dalam hati. Wahab Sya'rani kata, wajib bagi orang yang mubtadi zikir dengan zikir jahar. Zikir kuat. Supaya luruh karat hati tu. Yang tu yang zikir kuat tu. La ilaha illallah. Zikir kuat. Pasal apa? Kita nak bagi luruh tu. Karat-karat di hati kita tu. Dia buat lemik-lemik mana boleh luruh. La ilaha illallah. Dia tak jadi dah. Dia kena crash. Zikir tu crash. Baru dipanggil zikir jahat. Baru luruh karat-karat tu. Bila sentai kertas pasir, baru mengelit, bercahaya hati tu. Semua ni tuan-tuan disebut oleh para ulama dalam kitab makna kata tasawuf mereka. Kalau syekh kita ni, nanti kita akan jumpa. Disebut syu'aul basirah. Ainul basirah. Kan, hakul basirah. Bila mai bab zikir pula, dia kata zikir ghaflah, zikir yaqadhah. Kan, zikir dia panggil, zikir tu pula apa, zikir
apa zikir hati, zikir ainul mazkur. Dia macam-macam peringkat zikir-zikir dia tu. Kan, makrifah dia pun berbagai peringkat. Di ulama-ulama sufi dia susun cara-cara untuk mencapai makrifah yang sempurna. Kan? Itu dia. Ini dalam kitab Hikam dia akan sebut nanti insya-Allah. Ya. Jadi makna kata orang yang ahli sufi ini iaitu membicarakan pada yang menyucikan dia hati daripada segala anwa'u riyadah. Daripada anwa' ni cabang-cabang, ranting-ranting. Pembahagian riyadah. Riyadah ni bersokan. Jadi kita riyadah hati kita tu, dia tak boleh buang terus, buang sikit-sikit. Macam kita kata sifat bakhil. Kita ni kedekut. Nak buang bakhil, kita derma 1000 terus. Balik rumah melengur. Gambar pasal. Dia dapat semangat, dia bubur duit tabung masjid, RM50. Balik-balik melengur gitu. Isteri dia tanya dia, awak bang? Aku silap, dia kata pibur RM50 di masjid tadi. Alah. Abang pergi minta balik kat penari, dia cari penari sampai jumpa. Aku nak boleh RM5, tetap RM50. Tak boleh cara sederuk. Kita bagi RM1, tak apa. Main masjid RM1. Main RM1. Main RM1. Lama-lama tuan masuk RM2, RM3. Lama-lama RM5, RM10 ni tak ada apa dah. Lepas tu dipanggil riyadah. Tuan-tuan jogging kan? 1 kilometer pergi, 1 kilometer balik. Jalan pelan-pelan. Lama-lama tuan-tuan tambah 2 kilometer, 3 kilometer. Lama-lama tuan-tuan boleh pergi sampai 10 kilometer. Jangan terus 10. 10 kali itu terus tak bangkit, tak jogging dah. Dia tak? Dia cara riyadah. Kita pun begitu lah. Bangkit malam. Tuan-tuan bangkit awal ingat, bangkit pukul 5. Subuh ke 6, kita bangkit pukul 5. Sampai 5.30. Lagi kita siap-siap semua pergi masjid. Tak? Esok lama-lama dah berbulan-bulan, bertahun kita bangkit, kita adjust sikit. 4.30. Cukup lah 4.30. Tak? Kita nak kerja nak apa? Ini memang 3 pagi. 2 pagi terus sampai subuh. 2 kali ayat tu sengap terus. Kita buat pelan-pelan tak apa. Itu panggil riyadah. Kan? Kita kena riyadah. Jangan kita biak nafsu kita ni. Kalau kita tahu kita ni tuan-tuan, jenis kedekut, jangan duk biak kedekut tu. Sampai ketua kedekut. Kita tahu kita ni kedekut, bakil. Ubah perangai tu. Dengan cara riyadah. Bagi kat masjid. RM1 ke RM2. Lama-lama insya-Allah tuan. Bertahun-tahun lepas tu, kita bagi derma RM10, RM20. Benda tu tak ada apa dah. Arti dia makan sebagai riyadah. Sebagai riyadah. Tahajud tu buat pelan-pelan sikit-sikit gitu. InsyaAllah mudah-mudahan. Itu dipanggil riyadah. Kita kena riyadah nafsu kita ni supaya dia dengar cakap kita, ikut kita. Ya. Dan mujahadat. Mujahadat ni mujahadah. Kalau satu mujahadah, kalau banyak mujahadat. Mujahadat ni dia plural lah. Dia jamak. Kalau mufrad dia mujahadah. Berjihad menentang hawa nafsu. Kan? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahia jihadun nafs. Kembali kita daripada perang kecil kepada perang yang lebih besar. Perang Badar tu dianggap perang kecil. Sahabat tanya, perang apa besar tu? Jihad menentang hawa nafsu. Karena jihad menentang kufar ni sekali-sekala. Jihad menentang hawa nafsu. Hari-hari. Setiap masa, setiap ketika. Lagi tak mati duk perang hawa nafsu tu. Hawa nafsu dan syaitan. Kita kena mujahadah. Berjihad menentang hawa nafsu insya-Allah. Baru kita dapat jadi hamba Allah yang sebenar-benar. Baru boleh dapat buat ibadat dengan sebenar. Takdirlah tuan-tuan. Tuhan jadikan makhluk bernama malaikat. Dia tak ada nafsu. Lepas tu malaikat boleh buat ibadat banyak-banyak. Kita pun tak pernah jumpa hadis kata malaikat dapat pahala. Ada malaikat dapat pahala? Tak ada. Sebab dia tak ada mujahadah.
Kita ni, tuan-tuan sekalian, dapat pahala kerana mujahadah. Lagi tinggi mujahadah kita, lagi tinggi pahala kita. Lah ni tuan-tuan semayang dengan kapet, dengan aircon. Tak, dapat pahala. Bagaimana nelayan? Duduk tengah laut, ombak tu dia. Cari rezeki untuk anak isteri dia, berjaga malam. Ombak tu dia. Dia bangkit berdiri, terpacak semayang. Bayang Isya, terpacak. Tengah ombak alun tu. Tentu dia pahala besar lagi sebab mujahadah dia lagi tinggi. Macam mana orang berperang? Berperang di medan tempur, peluru naik 2 mil atas kepala. Masuk waktu semayang, Allahu Akbar. Tentu pahala lebih lagi. Lebih pahala tu dengan sebab tuan-tuan sekalian, lebih mujahadah. Kan? Begitulah kita tuan-tuan. Orang tua-tua kata, fa innal lazat bihasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan itu ikut belanja. Tuan-tuan nak makan sedap, belanja kena lebih. Dia. Tuan-tuan pergi kedai makan, restoran. Nak makan apa? Nak makan apa? Siakap. Kena buat pula RM50. Betul tak? Tuan-tuan nak makan siakap, bawa duit RM20. Mana dapat? Tak boleh lah. RM20 boleh lah makan apa nasi goreng, boleh lah nasi goreng kampung. Kan? Dengan apa nama fresh goreng, dapatlah RM20. Nak makan siakap, kena RM50, RM60. Kan? Kita pun nak capai tahap kelazatan ibadat, kesedapan ibadat, keseronokan ibadat. Kena mujahadah sungguh-sungguh. Kena belanja banyak, kena berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk jalan kat dia. Hampa mai sejengkai, aku mai 1 star. Hampa mai kat aku berjalan, aku pergi kat hampa berlari. Tuhan ikut kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan lagi bagi hebat. Faham tak? Jadi letak atas kita. Kalau kita mau, kita kena sungguh-sungguh. Barulah Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Kan? Ni mau macam-macam. Doa hebat kan? Allahumma hayyana bihayatil ulama wa mautana bimauti syuhada. Doa kemal. Tuan-tuan tahu doa apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, hiduplah kami sebagai ulama. Matilah kami sebagai syuhada. Minta nak hidup macam ulama mengaji, balok nak apa? Mana dapat? Minta mati syahid, berjuang tak mau. Duduk tidur di rumah, siapa nak bagi syahid? Kan? Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha inna sapinata la tajri alal yabas. Mencari kelepasan, mencari kehebatan tapi tak ikut cara. Sungguhnya sampan tak belayak atas tanah yang kering. Ulama ibarat kita nak macam-macam, tapi tak mau buat kerja. Dibaratkan orang berangan-angan sampan belayak, sedangkan sampan duduk atas darat. Sampan duduk atas darat. Awaklah sampan tak mahu nak belayak. Belayak apa atas darat? Tolak pergi ke sungai, tolak pergi ke laut, baru dia boleh berjalan. Belayak boleh tak? Awaklah orang Melayu ni, kita orang Islam ni jadi lagu ni. Lagu ni lah. Hang mengundi pun tak mahu. Mengaji rajin. Tak daftar mengundi. Balok. Lepas tu duduk gaduh, awak lah dia buat kat kita. Buat kat kita lah. Hang tak mahu nak perbetul diri. Tuan-tuan tahu tak? 5 juta tuan-tuan. 5 juta orang tak mendaftar sebagai pengundi. Kebanyakannya orang Islam, bangsa Melayu. 5 juta, bukan angka yang kecil. Hari mengundi marah SPR. Dia jumpa saya, dia marah SPR. Haram jadah punya SPR. Awal. Saya nak mengundi ustaz, mereka tak bagi. Saya kata, hang bawa kad penalan ke? Bawa ustaz, tunjuk kat mereka tak bagi masuk. Pasal apa? Tak tahu. Main ni kad penalan hang kat aku. Dia bagi tuan-tuan, saya ambil handphone saya type SPR. Lepas tu saya type data pemilih. Semasuk IC dia, tak keluar. Masuk IC saya, keluar. Saya type IC saya, dia keluar.
saluran berapa, pusat mengundi mana, DUN mana, parlimen mana, keluar detail. Yang dia tak keluar. Hang daftar ke? Daftar apa Ustaz? Lah, kalut. Kalut. Hang tak daftar, tak mengundi lah. Hang tahu dah, aku ni duduk di depan ni buat kuliah selalu ni, ibarat jurulatih tentera. Duk ajak kampung nak menembak lagu mana, nak bertempur lagu mana. Mai hari bertempur, peluru tak ada. Nak tembak apa? Peluru tu, pergi daftarlah kat pos ofis tu. Ambil kat menalan, suruh aja kat dia. Tu ya. Payahlah orang kita Melayu ni tuan. Lepas tu duk gaduh lah, awak kita lagu ni. Lagu ni lah, hampa tak ada kesedaran. Tuan, kawan saya, dia kerja di pos ofis Teluk Intan. Dia cerita kat saya, tuan. Hari-hari, 30-40 orang, Cina, India, daftar sebagai pengundi. Nak dapat seorang Melayu pun bayar. Ramai orang Melayu tak mengundi. Kami di Perak, tuan, ikut JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Melayu 60%. Cina, India 40% ya. Di Perak. Penduduk. Tapi daftar pemilih, Melayu dengan Cina Hindu sama banyak. Maknanya Melayu ramai tak mengundi. Saya pergi Pulau Pinang, sembang dengan kawan-kawan di Pulau Pinang. Kalau ikut pendaftaran, tuan, perangkaan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, Melayu Pulau Pinang 51%. India, Cina 49%. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, segi daftar pengundi, Cina, India 60%. Melayu tinggal 40% ya. Pasal apa? Dia tak mau. Tak ambil berat. Di Kedah ni saya tak tahu. Yang saya tahu Pulau Pinang Perak saya tahu. Inilah kebanyakan yang berlaku kat kita. Kena usaha. Entang surullah yang surkum. Hang tolong Allah, Allah tolong hang. Kita baru lepas ni tuan-tuan. Baru lepas napas ni. Baru lepas menyawa. Tidak semput perut ni. Macam-macam dia buat. Baru terlepas saat ni. Kita ambil kesedaran. Jangan kita pandang rendah. Jangan duk kepit kita hikap. Tak pergi mengundi. Alamak, leceh dia ada. Patut kita mengaji hikam, Minhajul Abidin, kitab sufi. Lagi percaya hati kita ni. Lagi nampak tu. Jangan kita bersifat negatif. Kena positif orang Islam ni. Kena hebat. Itu dia. Saya nak berhenti dah ni. Tak mana tu. Titik tak ada kitab ni. Duk cari rata ceruk. Tak mana ke pula. Kemudian. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Maki. Kita berhenti situlah tu. InsyaAllah. Sebelum saya berunduk ni. Cuma nak bagi komen sikit lah. Suasana kita yang ada pada hari ini. Satu tuan-tuan. Virus yang dinamakan coronavirus. Lah ni dia panggil COVID-19. Jadi tuan sekalian, dia negara kita tadi saya dengar apa yang disebut oleh pengarah menteri kesihatan kita 553. Awal-awal dulu WHO tuan-tuan ada bagi tahu dah, bagi amaran kat Malaysia. Supaya berjaga-jaga dengan ni coronavirus ni. Kadang-kadang kita ambil ringan. Kita benarkan pendatang pelancong Cina mai itu semua. Nabi SAW tuan-tuan. Berkaitan hadis bab ni, virus ni, ta'un dan virus ni, wabak ni. Nabi pesan, kalau berlaku wabak, kita jangan pergi tempat yang ada wabak tu. Kalau tempat kita kena wabak, jangan pergi tempat orang. Kerana kalau jadi macam tu, dia akan merebak dengan cepat. Kan? Jadi kita tak kira lah, tak masalah apa-apa lah. Jadi yang pentingnya kita pakat-pakat bekerjasama. Kami di Perak tuan dah ada masjid yang tak dibenarkan sembahyang Jumaat. Dia cuti 10 hari. Daripada hari Jumaat lepas. Tak sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat pun tak ada, kuliah apa pun tak ada. Setengah-setengah masjid tu pula, Jumaat ada, Jumaat ada, kuliah pula tak ada. Saya tadi dapat panggilan telefon daripada Petronas Twin Tower, bangunan tinggi tu. Saya mengajar sana lama dah. 20 tahun. Semua kuliah dihentikan. Kerana penyebaran virus ini. Jadi tuan-tuan, kita janganlah terlampau takut pula. Terlampau takut. Jadi kita ingat.
bahwasanya virus ni datangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bagi orang kafir ni bala. Mungkin bala ni berpunca daripada Cina, mereka buat zalim sangat dekat orang Islam di ni etnik Uyghur tu. Tapi ingat bahwasanya Allah Taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takut oleh kamu bala, bencana yang tak kena pada orang yang zalim saja. Bila bala tu datang, dia kena semua. Cuma bagi orang kafir, orang yang zalim, mereka ni merupakan azab Allah. Bagi orang beriman, dia kena wabak. Wabak ni, dia mati syahid. Dia, dengan syarat dia sabar. Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sikit panduanlah untuk kita bersama. Yang pertamanya, kita dalam usaha kita, yang pertamanya, iaitu tuan-tuan, ada ulama pesan, kita berwuduk. Kalau menghadapi wabak ni, kita berwuduk. Kalau boleh, wuduk kita jangan putih. Batal wuduk, ambil wuduk lain. Sentiasa berwuduk. Kita basuh tangan, basuh muka. Kita macam ambil wuduk biasa. InsyaAllah dia akan maknanya di antara cara-cara yang boleh menghindarkan daripada coronavirus. Pertama, berwuduk. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, penyakit ni dia cepat beredar. Tempat yang berhawa dingin. Macam supermarket, bank, tempat yang berhawa dingin lah. Dia pergi melalui kita bersin. Dia boleh juga melalui apa-apa yang dia pegang, ditahan 9 jam. Kita pegang tangga ke, pegang apa semua. Kita pergi pegang, lepas dia pegang, kita pegang. Dan kita boleh transfer. Melalui bersalam. Dan beberapa dengan cara. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, punca tuan-tuan sekalian, penyakit ni dia merebak badan kita kerana kita tidak ada kekuatan antibody. Jadi doktor nasihatkan kita makan makanan yang ada kekuatan antibody ni. Antaranya sayur dan buah-buahan. Kurangkan makan gula. Makan sayur, buah-buahan yang tak manis. Buah-buahan yang kurang manis lah. Yang tu yang paling baik sekali. Kalau makan habatus sauda, makanan sunnah lagi bagus. Makanan sunnah, lepas tu mana apa habatus sauda, lepas tu ni apa minyak zaitun. Itu semua makanan-makanan yang menguatkan zat besi, apa orang panggil. Menguatkan tubuh badan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dia kuman ni dia tak tahan dengan panas. Tempat panas tak ada. Tempat terbuka, padang terbuka dia tak ada. Tertutup ekor ni dia lebih mudah. Jadi kita janganlah kalau mana kata kita kalau nak pergi supermarket tu kita nak beli apa-apa beli baliklah, jangan duk melewat dalam tu. Beli balik terus. Kan? Insya-Allah. Kemudian di bidang kerohanian, bidang amalan-amalan rohani tuan-tuan sekalian, di antara ayat-ayat Quran yang elok kita amalkan, tuan-tuan rajin-rajin baca ayat kursi. Ayat kursi ni tuan ada 17 nama Tuhan dalam tu. Ada 17 nama Allah Ta'ala dalam ayat kursi tu. Sebagai benteng pertahanan daripada serangan-serangan wabak ni, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, doa yang selalu kita sebut dalam ayat Quran tu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Yang tu tuan-tuan baca, amalkan banyak. Jadi wuduk tadi, wuduk jangan tuan-tuan ni abaikan. Kalau boleh baca, ambil wuduk sentiasa. Tidur dalam keadaan berwuduk. Kemudian ada orang tanya saya, kita tidur Ustaz ambil wuduk. Tersentuh bini tidur sebelah kita macam mana? Nak ambil wuduk lain ke? Tersentuh bini ambil wuduk pakai tak tidur. Kan? Hang terlena batal wuduk pakai tak tidur. Lena bangkit. Bagi siang tak lena. Nak tidur tu saja ambil wuduk. Lepas tidur tu sentuh isteri tak apa, terlena pun tak apa. Kan? Tu. Kemudian ada satu doa yang ulama ajak kepada kita daripada Rasulullah SAW. Doa dia berbunyi, Allah marfa' annal bala. Allah marfa' annal bala. Wal waba'. Ya Allah ya Tuhanku, angkatlah daripada kami ni
segala balak dan juga wabak. Wa anzil alaina sakinata wasyifa. Wa anzil alaina, dan turunlah kepada kami ni as-sakinata, sakinah, ketenangan. Dan juga wasyifa, dan juga makna kata ubat bagi penyakit-penyakit ni. Mudah-mudahan dapat mana ubat yang sedang para saintis sedang buat kajian ni. Mudah-mudahan setakat ni belum ada ubat dah. Mudah-mudahan dapat dicipta jenis ubat yang boleh, makna kita kata mengubati, kerana setiap penyakit ada ubat, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat jumpa ubat ni dan dapat mana menyembuhkan penyakit mereka-mereka yang kena ni. Kesan dia berat tuan, terutama sektor pelancongan. Kan? Hotel-hotel apa semua, kapal terbang, pekerja-pekerja emas berapa ribu. Nak pergi sana pun tak mau, pergi sini pun tak boleh. Sampai tuan-tuan syarikat-syarikat yang pergi Mekah ni kan, buat umrah ni, jam terus. Tuan-tuan tengok tunjuk gambar Mekah, Baitullah, tak ada orang. Orang tak berada lah. Pakai orang tak boleh pergi. Kan? Jadi China hampir lumpuh ekonomi dia. Jadi bandar berantu. Tak ada orang. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala makna kita selamatkan kita. Mudah-mudahan lah, tak berpanjangan lah. Dan kita berdoa mudah-mudahan janganlah sampai musim haji. Hingga mereka-mereka yang dah dapat nama, naik nama nak pergi haji itu disekat oleh Arab Saudi memandangkan penyakit coronavirus ni. Kan? Mudah-mudahan begitu. Jadi segi fizikal dia, kita amalkan ikut mana arahan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Begitu jugalah doa-doa ni, amalan-amalan tadi ni, kita ulang balik, wudu, insya-Allah. Kita jangan tinggal wudu, batal ambil, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, iaitu kita beramal selalu dengan ayat kursi, insya-Allah. Kemudian baca doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' sampai habis, kekak baca insya-Allah. Ya akhir sekali doa tu. Segi fizikalnya tuan-tuan, iaitu kita cuba kuatkan tubuh badan kita dengan banyak makan sayur dan makan vitamin C. Makan vitamin C, buah-buahan banyak vitamin C. Insya-Allah. Tapi tuan-tuan setakat ni apa yang kita terima, penyakit ni kalau kena pada orang Islam, insya-Allah mudah sembuh. Tapi kalau kena orang kat pihak, payah sembuh. Pasal apa? Makanan dia pun tu, makan macam-macam. Makan lipan, kelawar, ulat. Kita ni itulah hikmat. Allah Ta'ala merintahkan makan yang halal itu. Di antaranya kita memiliki kekuatan tubuh badan untuk melawan penyakit dengan izin Allah Ta'ala insya-Allah.